Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli shay, la ilaha illallah ba'da kulli shay, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu shay. La ilaha illallah qabla kulli shay, la ilaha illallah ba'da kulli shay, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu shay. La ilaha illallah qabla kulli shay, la ilaha illallah ba'da kulli shay, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu shay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa asba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Adapun sifat yang wajib bagi segala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 4 perkara. Pertamanya siddiq. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu taala, limpah kurnia dia, anugerah dia dapat kita masih diberikan kesempatan untuk berada atas muka bumi ini. Alhamdulillah, dapat Islam kita sejak kecil lagi. Alhamdulillah, dengan Islam kita dapat menerima ayah kita itu, kita dibesarkan dalam keluarga dan masyarakat dalam suasana yang Allah Ta'ala mudahkan kita untuk ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah, dia beri kita keinginan, kehendak untuk belajar dan memahami perjalanan Islam ni, iman ni. Alhamdulillah, diberi kita pula bertemu dengan orang yang boleh menjelaskan pada kita apakah maksud kalimah syahadah, mengenal Allah Ta'ala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan, keinginan, kelangsungan, diberi keupayaan dapat hadir solat maghrib berjemaah. InsyaAllah nak manfaatkan pertemuan malam ini meneruskan bacaan daripada kitab Syarah Usul Tahqiq ini, insyaAllah. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, ada pun sifat yang wajib pada segala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 4 perkara. InsyaAllah kita nak sambung ni khas bicara bab nubuat atau bab risalah, bab risalat, bab kerasulan, bab kenabian, yang dia adalah juzuk kedua dalam kalimah syahadah. Besarnya kita kena faham dalam bab nubuat ni, pasal tak boleh kita sampai fahaman ke dalam bab ketuhanan melainkan wasilahnya mesti melalui Nabi dan Rasul. Yang zaman kita lah ni, kita taklah bertemu dengan Nabi Rasul directly, kita bertemu indirect melalui pewaris Nabi Rasul. Jadi pastikan kita dapat memang ilmu akidah yang memang diwarisi daripada pewaris Nabi dan Rasul yang sahih, yang betul, yang memang menerima betul-betul ajaran daripada Nabi SAW, ada sanad dan salah silahnya. Macam mana kena cermatnya kalau kita lama ni orang duk sibuk viral tentang hadis sahih, hadis tu
sah tak sah pada Rasulullah, hadis tu martabat apa, mutawatir ke, masyhur ke, aziz ke, dia hadis gharib ke, dan juga semua istilah-istilah yang dipakai untuk mengenal pasti status hadis. Saya duduk dengar sahih tak sahih je lah. Ada disiplin ilmu kat situ macam mana, mesti kena jaga dalam bab tu. Apatah lagi kena jaga dalam bab akidah. Begitu juga bab Quran, sama juga. Mesti dapat bacaan Quran daripada salah silah sanad guru yang betul kan. Jadi memang kaedah kita dalam belajar agama ni mesti terima daripada pewaris Nabi yang betul untuk terima Qurannya, hadisnya. Begitu juga khas kita belajar ni bab akidahnya. Apatah lagi bab akidah ni, dia memang parti dan rumusan sungguh daripada seluruh isi Al-Quran dan hadis, khas berkenaan bab aqaid, bab simpulan iman, macam mana nak beriman dengan Allah Ta'ala, dengan Rasulullah, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa disiplin dia, format dia. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah sempurnakan pemberian nikmat dia kepada kita dengan diberikan kita para ulama, tutuk guru, ilmuwan, sarjana-sarjana Islam kita yang telah lampau, yang mereka ni orang yang benar-benar bertakwa pada Allah Ta'ala, ambil pula ilmu ni dengan ilmu yang bersungguh-sungguh, bermujahadah sepanjang hidup mereka untuk benar-benar menegakkan akidah yang sahih, perjalanan syariat yang betul. Agar kita boleh dapat perjalanan yang betul, mereka telah susun atur disiplin ilmu, dan apa yang susah payah mereka telah lalui itu, pengalaman mereka, mereka telah sampaikan, tuliskan, bukukan, rumuskan untuk kita supaya mudah kita orang belakang ni dapat hadam. Alhamdulillah. Dan apa yang kita, kitab yang kita pakai ni, sebahagian daripada kitab yang telah dikarang oleh ulama dulu untuk kita mudah hadam kan. Yang alhamdulillah kita telah selesai dengan bab ketuhanan, yang ni bab kerasulan pula, insya-Allah. Pertama dia nak kata ada pun sifat wajib. Jadi kita akan tempuh bab rasul ni macam mana prinsip ketuhanan serupa. Sifat wajib, mustahil dan harus pada Allah Ta'ala, macam itulah prinsipnya yang kena kenal. Sifat wajib, mustahil dan harus pada Rasul. Dan ta'rif wajib, mustahil, Rasul mestilah mengikut ta'rif hukum akal, bukan wajib dengan hukum syarak. Wajib hukum syarak buat dapat pahala, tinggal berdosa. Tapi hukum wajib, wajib kita bicara ni ialah wajib akli, dengan makna tak mungkin Rasul tidak bersifat dengan sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Mustahil. Mustahil berlaku di sebaliknya. Itulah panggil hukum akal. Ada sikit sebanyak kita sentuh dah itu. Contoh mudah untuk faham beza wajib syar'i, wajib akli. Wajib syarak macam mana? Kita pun wajib sidik, amanah, tabligh, fatanah. Wajib duduk kedudukan tu. Wajib cakap benar, wajib amanah, tak boleh khianat. Wajib menyampaikan apa yang kita tahu untuk disampaikan, apatah lagi istilahnya berpesan atas tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Begitu juga wajib letakkan diri kita jadi cerdik, tak boleh jadi bodoh. Khasnya bodoh dalam bab akidah, boleh jadi kufur, syirik, na'udzubillah. Juga bodoh sampai letakkan diri dalam keadaan jahil, tak kenal Allah, tak kenal Rasul, tak kenal apa tunjuk ajar yang ditunjuk ajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wajib keluarkan diri daripada bodoh tu, jahil tu, yang kena belajar tu. Jadi wajib syar'i maksudnya buat dapat pahala, tinggal berdosa. Tapi wajib akli dengan mana takkan tergambar sama sekali, takkan masuk di akal sama sekali untuk Rasul tak bersifat dengan sifat ni. Dan bila kata tak masuk akal sama sekali, takkan Rasul bersifat di sebaliknya. Kita biasa dengar dah pun lawan sifat empat ni, kazib, khianat, kitman, baladah. Masyhur kita dengar tu, cuma di atas kadang nak sebut apa satu kadang ilmu ni pula kita belajar masa sekolah rendah, belajar masa kita zaman budak-budak, tak erti apa benda lagi.
Guru biasa je ajar, kita pun hafal je. Ada benda yang kita tak biasa menghalusi bab-bab akidah ni, sama ada bab ketuhanan atau bab kerasulan, begitu juga bab samiyah ni. Itu yang menyebabkan ramai kita tak boleh nak hadam betul ilmu-ilmu akidah ni. Apatah lagi ada di antara kita yang menganggap bab akidah ni tak ada benda payah nak belajar dah, pasal kita dah Islam, kita pun rasa macam kita dah betul-betul beriman. Sedangkan ilmu akidah ni tak pernah pergi belajar, tak pernah berguru, tak pernah berkitab, tak pernah talaki, tak pernah bertemu pun. Apatah lagi nak belajar dengan istilahnya ilmu iman, macam mana nak produce iman, macam mana nak increase iman kita dan pastikan tak decrease. Punya putih kan, macam mana nak meningkatkan iman, nak tambah iman, apa dia faktor tambah iman, kurang iman. Kalau kita tak belajar disiplin yang betul, tak pandai kita, tak reti kita. Dan macam mana untuk hidup ni sebagai orang beriman, praktikal beriman tu macam mana, dan buah hasil iman ni apa dia. Banyak perkara tu kena perhati tu. Dengan sebab itulah ramai masyarakat Islam kita, khasnya Malaysia ni, apatah lagi dah kecil-kecil lagi dah ikut arus perdana pengajian kebangsaan, meninggalkan pembelajaran secara formal yang dulu mengaji di pondok-pondok kan, masjid surau dengan kitab, menghadap betul-betul tok guru, hadam daripada kulit ke kulit untuk melalui perjalanan akidah yang betul dengan kitab yang betul, dengan fahaman yang betul. Tapi zaman sekarang dah ada silibus, pula tu makin dikecil-kecilkan, pula tu untuk periksa, bahkan subjek elektif. Bayangkan tengok betapa jauhnya kita dengan apa yang sepatutnya kita wajib belajar. Dan ilmu ni pula nak pakai sampai mati, setiap hari, daripada kecil setiap hari sampai mati, dan mesti ilmu ni matang dalam diri kita. Sedangkan kalau tengok nisbah belajar terbalik, ilmu yang kita belajar sampai dapat matang, profesional, reti, semua ilmu akademik yang bila dapat kerja habis, tinggal semua, tak pakai habis. Bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, geografi, sejarah, apa lagi sains, matematik tambahan pun, fizik, kimia, biologi. Kalau kita tak duduk dalam bidang khas tu, semua cepat parit. Bahasa mudah sebut itu dah. Yang kita nak pakai ni tak ada. Belajar sembahyang zaman kanak-kanak, belajar baca kecil Quran zaman kanak-kanak, belajar tauhid zaman kanak-kanak, belajar bab Rasul zaman kanak-kanak. Itulah kopa kita. Wajib muhasabah diri kita tu, mudah-mudahan dapat kita bangun balik, bangun dengan diri kita yang kita sedar kita jahil tu, nak belajar bersungguh-sungguh, nak faham apa sepatutnya kita faham. Hadanallah ila siratal mustaqim. Asal yang sebut wajib. Jadi kita pun wajib. Dengan mana wajib? Kita sifat sidik. Kalau kita tak sidik, berdosa. Kita bohong, dosa. Rasul mustahil bohong. Dengan mana? Tak mungkin sama sekali dia akan berbohong. Kalau ada cerita-cerita Rasul berbohong, yang ni nak faham ni. Bila mustahil bohong sama sekali. Kalau ada cerita bohong, kalau cerita tu memang tak ada, merepet, jampak parit. Bahasa mudah itulah. Baik. Kalau adalah lafaz-lafaz Quran ke hadis yang menunjukkan mereka tu berbohong, macam mana? Wajib tanggung kan, supaya cerita tu betul, yang memang mereka tak akan dusta sama sekali. Dan bagaimana kaedah untuk ihtimal dia. Yang ni kalau kita belajar bab ketuhanan dulu, yang ni dia panggil, inilah atas nama hadis Quran, dia panggil hadis dan Quran yang mutasyabih. Maksudnya ada bab-bab yang bercanggah dengan kita belajar kaedah formula dalam bab akidah ni telah dirumus oleh ulama. Bila bercanggah ni dengan rumusan yang dah dibuat, sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah, ni mesti akidah kita. Nas yang datang ada berlaku pertembungan makna, dan dengan kita belajar kaedah ni, nas tu hendaklah diambil dengan cara yang betul, disiplin yang betul. Macam mana bab ketuhanan juga, dah belajar sifat wajib, mustahil, harus pada Allah Ta'ala, tiba-tiba main Quran hadis bercanggah dengan kita belajar prinsip ketuhanan ni yang ulama dah rumuskan kat kita. Macam mana nak selesaikan satu persatu, tu yang ada istilah ayat Quran dan hadis yang mutasyabihat, yang mutasyabih. Mesti selesaikan dia dengan sempurna. Gagal tu, gagal nanti bab ketuhanan, gagal bab kerasulan. Baik.
Khasnya sebut bab wajib, jadi Rasul wajib maksudnya takkan ada bohong sama sekali. Kat kita pun wajib kita cakap benar, tapi boleh jadi kat kita ada bohong, bahkan kita bohong berdosa. Rasul jangan di atas beralasankan Rasul ni manusia biasa cuma dapat wahyu, Rasul pun boleh mungkin dapat dosa juga. Jangan buat pasal, memungkinkan Rasul berdosa itu ada satu kesalahan besar dalam akidah, bahkan boleh jadi kufur, bahkan menafi beberapa ayat Quran, menunjukkan benarnya Nabi Rasul ni takkan ada sebarang penustaan pada dia. Kalau sebut wasadaqa rasuluhun nabiyul karim, benarlah Rasul Allah Ta'ala yang dia mereka adalah rasul-rasul yang mulia, rasulun amin, isyarat Quran, mereka ni lah rasul yang amanah. Rasulullah pula tambah digelar yang sadiqul masduq, dia lah benar dan diperbenarkan. Kedudukan dia tu memang benar sungguh, takkan ada bohong sama sekali. Habis-habis ada orang meletakkan dan memahamkan ada pembohongan pada Rasulullah. Bayangkan boleh macam mana tercabut iman daripada diri dia. Alhamdulillah. Jadi ada 4 perkara kita biasa dengar dah: sidik, amanah, tabligh, watanah. Jumpa nanti satu-satu. Pertama, sidik. Terjemah mudah, senang je, artinya benar, betul. Masuk benar ni, apa yang dicakap tu tepat dengan realiti, tak bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala kendaki. Yang tu satu makna benar. Antara makna benar ni, takkan ada istilah dia berbohong untuk menyelamatkan diri. Tidak. Tak ada istilah bohong sunat kat Nabi Rasul, tak ada. Pasal mereka tak pernah gentar untuk menyatakan kebenaran sekalipun di hadapan raja yang zalim. Bahkan jangan kata Nabi Rasul, di kalangan ulama kita pun ada yang berani mengatakan perkataan yang benar sekalipun mudarat akan kena atas mereka di hadapan raja yang zalim. Apatah lagi Nabi Rasul. Tak ada apa-apa gentar langsung mereka pada orang kafir untuk bercakap benar-benar menyampaikan apa yang sepatutnya mereka kena sampai. Baik. Dan benarnya Rasul ni, benar segala pesuruh Allah Ta'ala itu. Saya sebut dah yang kita lepas baru belajar. Pesuruh Allah tu masuk dalam pesuruh tu Nabi-Nabi, Rasul. Jamakkan dia Anbiya, Rusul. Semua Anbiya wal Mursalin benar. Dan benar ni tak mana? Benar pada perkataan mereka itu. Benar pada perkataan. Cuma bila benar pada perkataan, kena belajar juga disiplin dan kena kenal mana nasih, mansuh, am, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal. Kalau bab akidah satu hal, begitu juga dalam bab ilmu fiqh, untuk memahamkan benarnya perkataan Rasul. Bab fiqh suku, bab tauhid suku dari sudut. Bab akidah ni khasnya benda-benda yang tidak akan berlaku pencanggahan, apatah lagi telah diijma' oleh ulama. Khasnya kitab yang kita pegang macam seumpama ni, dia memang rumusan betul-betul yang telah disepakati oleh ulama, takkan berlaku pencanggahan langsung. Maksud apa? Telah diijma', disepakati semua ulama, ni rumusan dia, takkan bercanggah sama sekali. Jadi kalau ada perkataan-perkataan Rasulullah tu macam bercanggah dengan apa yang kita belajar dengan kawan ni, tengok tu mesti kena selesai tu. Hadis tu mansuh ke, hadis tu am ke, ada khas yang mentaksiskan hadis tersebut. Hadis ni mujmal, ada hadis lain yang mentafsirkan dia. Kalau tak pandai tu diam. Itulah kaedah dia. Satu dengan hanya pakai satu hadis, tak boleh buat hukum. Tak boleh. Khasnya kalau kita sebut hadis apa? Hadis masih bab pahaman orang duk faham Allah tak aras tu. Kita tak sebut Al-Quran, nak sebut kat hadis pula lah ni. Apa dia? Pernah Rasulullah tanya kepada satu orang hamba, aina Allah? Dia kata fis sama. Kuat tu pada lima dalil tu untuk menjaga Allah di langit. Betul ke Allah di langit? Bicara dah bab akidah, mustahil ada di langit. Tu hadis tu macam mana? Bahkan dari sikut kaedah ulama kita, kata dia, duk bicara hadis tu, apa ayat Quran pun berlambak yang menunjukkan bahawasanya bukan kata makna fi sama', bahkan menunjukkan tempat. Innallaha ma'ana, innallaha ma'as sabirin, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, aina ma tuwallu fasamma wajhullah,
wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Semua tu dalil nak menunjukkan memang Ar-Rahman ala arsy istawa, bukan makna dia macam tu. Macam mana zahir? Habis-habis nak gunakan hadis aina Allah fi sama, semata-mata gunakan hadis tu untuk beriktikad dengan iktikad sesat, kata Allah Ta'ala di langit. Apa benda ni? Itulah sikit. Ayat Quran tu nak campak mana? Inna Allah ma'ana tu. Allah ni qarib ni, Allah ni aqrabu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nak campak mana ayat Quran tu? Apa tu sibuk dengan hadis satu tu? Boleh faham? Bahkan kalau atas kaedah berhujah, dia kata Ar-Rahman alal arsy, tu alal arsy. Ambil je kat situ kan. Yang ni dalam hadis tu sebut fi sama. Jawab, pilih. Fi sama ke ala arsy? Saja nak sebut Rasulullah mesti cakap benar weh. Benar apa? Alal arsy fi sama. Mana tu? Ada bengong pun, biasa bengong. Ada Pak Bengong kata. Pak Bengong tu lah. Hadan Allah khilaf sudah macam kita. Saya sebut tu saya marah. Saya rasa bengong nak sebut ya nama-nama benda tak elok tu. Ada golongan sesat ni, dia kata sama je, mana-mana boleh. Pasal ada nas. Ya Allah, langit dengan arash sama ke? Betul? Mana hak betul? Arash ke langit? Mana boleh sama? Kita tanya dia, kau lelaki ke perempuan? Antara dua ya. Katakan mana-mana pun boleh, antara dua. Oh, kau ni sajak lah. Oh, itu sudah. Oh, merah muka dia. Nak sebut apa ni? Kalau dia kata mana-mana boleh, fi sama pun betul, ala ars pun betul. Apa ni? Akidah mesti ada satu yang pasti. Ada yang kata dah, alah jelas dah maulah. Apa benda jelas? Benda yang jelas. Jawablah tu. Selalunya dia orang tak berani jawab pasal dia tahu perangkap. Kena atas dia petang hidung dia balik. Kalau dia jawab arash, nak buang mana fi sama? Engkau duk berdalil fi sama untuk menanyakan kata fi sama. Betul? Kalau kata fi sama, nak buang arash tu nak pergi buang mana? Pula tu saya nak kata gini, yang tu Rasulullah tanya kat hamba. Soal, waktu Rasulullah kata pula orang ni beriman, hamba ni beriman, merdekakan dia. Merdekakan dia. Soal, adakah kaedah nak kenal iman dengan tanya di mana Allah? Ataupun kaedah nak tahu orang ni beriman, sah tak sah beriman, sah tak sah Islam dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun tanya cukup dengan aina Allah fi sama, okey beriman. Ini dah diiktiraf Islam dia. Macam tu. Syariat mana ajar tanya jawab fi sama tu jadi orang beriman? Memang ada hadis sebut macam tu. Adakah hadis tu maksud macam tu? Jawab fi sama tu jadi beriman? Jawab. Saya memang nak kelahi dengan kawan tu macam tu lah dulu kan. Tapi first round mukadimah terus gulung. Mana mahu kan. Dia orang pun memang nak macam tu sebenarnya. Pasal kena soalan macam tu, tak tahu lah kalau dia boleh jawab, mujur lah, bagus lah. Try jawab dia. Kalau tak bertemu depan empat mata pun, depan orang ramai live tak live pun, jawab lah tengok. Apa nak sebut ni? Kenapa dia gaduh pakai jariah tu, sedangkan Rasulullah dalam keadaan tersempit? Bola masa tersempit tu pasal apa? Orang nak bunuh dia, Rasulullah berehat sebentar di Gua Sur. Sayyidina Abu Bakar pun begitu gementar tu. Di saat genting dan getir tu, para Sayyidina Abu Bakar pun istilahnya risau di atas keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak takut apa pun. Dia bukan kata ya Abu Bakar, kata dia la tahzan Ar-Rahman ala arsy istawa. Mana dia sebut itu? Dia sebut apa? Innallaha ma'ana. Akidah mana kita nak pakai? Innallaha ma'ana ke Ar-Rahman ala arsy istawa? Saja lah. Pergi lah orang fikir kan. Jawab. Cakap baca seorang, baca kitab, susun kitab macam tu 40 biji, 50 biji. Oh, saya ni pun baru 40, 50 tu 4-5 guni ni kata dia. Kau bawa lah satu dunia kali pun. Kau jawab dulu ayat Quran tu dengan hadis tu. Jawab tu. Tak guna kitab kau berlongkok-longkok, yang memang kitab pun dia akan cari untuk menegak benang basah. Dia bukan ambil rumusan semua. Kita baca ni ialah rumusan, ambil semua Quran hadis lah. Ni keputusan dia.
Dia pergi gedik-gedik, pergi ambil yang mana yang istilahnya untuk ditegakkan benang mazhab dia, tu pun dia bukan baca perhabis. Dia ambil secotek tempat dia nak kata ni. Cuba baca perhabis dia. Cuba ambil rumusan satu kitab ni. Quran pun jangan ambil satu ayat Quran. Semua ayat Quran tu cuba jawab kau nak kata apa ayat Quran tu. Macam mana nak selesaikan ayat Quran tu? Tu saya sebut tu, kalau dengan hadis tu pun macam mana? Fi sama alal ars. Jawab tu dulu. Ataupun macam ni kot. Boleh kejap ke langit, boleh dekat ke aras. Asal saya nak sebut perkataan Rasulullah mesti benar. Asal sebut hadis tu. Fi aina Allah. Fi sama. Kita tanya dia, boleh ada kebarangkalian orang Ta'ala lupa kot? Apa hukum orang Ta'ala lupa? Mustahil. Kalau Allah Ta'ala sendiri kata lupa macam mana? Bagi soalan-soalan macam tu kan. Nasullah fanasiyahum, Allah yang kata dia lupa macam mana? Bagi dia jawab tengok macam mana? Gelepar tak gelepar? Masa lagi mula dia cari dalih. Mula-mula tanya dalil. Kita bagi dalil, dia cari dalil pula. Sikit lah. Memang geng-geng tu macam tu pun. Bila soal-soal macam tu, jawab kacang je kata dia. Dia tak jawab pun. Astagfirullah. Itu bab perkataan. Jagalah pasal ada orang zaman lah ni, dia nak buat apa pun, dia akan datang dengan hadis. Pahaman sesat pun dia akan bawa hadis. Nak bagi laku barang pun dia bawa hadis. Jual kurma, dia bawa hadis kurma. Contohlah kan. Kalau memang betul tak ada masalah, jual lah. Bahkan kalau orang yang mana, dia kata apa? Tuan-tuan, memang ada hadis Rasulullah suka makan kurma. Buka puasa pun sunat makan kurma. Tuan-tuan tak beli kurma saya pun tak apa, tapi berbukalah dengan kurma. Ni best. Biar luruh lah berniaga, betul. Jangan gunakan benda-benda yang salah untuk menunjukkan nak mendegakkan benda masalah. Janganlah. Dia di atas apa yang ada pada Rasulullah tu, di kesempatan tu boleh berniaga, dapat keuntungan. Biarlah, apa masalah? Dia pun berniaga kurma, jadi saudagar kurma, dengan sebab tu jadi kaya. Biarlah, apa masalah? Dengki buat apa kat dia? Kalau kau nak, kau pun pergilah berniaga sama kurma. Ada orang kata apa, penunggang agama menggunakan hadis untuk mencari kepentingan dunia. Yang kau apa pun tak ada. Kepentingan dunia pun tak ada, dengan akhirat pun tak ada. Kepentingan dengan Rasulullah pun tak ada. Yang ni tunggang juga agama, kau ada tunggang dunia. Belah tu tunggang langgang dunia, bukan tunggang dunia. Tak boleh. Saya sebelum saya bakar sungguhlah. Tak tahu saya pasal apa. Tuan-tuan kotlah boleh sabar, relax macam tu. Tak apa, saya tak boleh lah dengar tu. Kalau jubah misalnya, tu dia nak jadi saudagar jubah, api-apilah dia jadi saudagar jubah. Bahkan kita terima kasih lah, kalau tak ada kau susah aku nak pakai jubah. Dah dia pula tukar pula, kata dia jubah ni sebenarnya pakaian kebudayaan, yang ni bukan sunnah. Rasulullah ni benar pada perkataan dia. Satu, tak habis lagi baca tu, baru cerita perkataan, nak sebut disiplin dan perbuatan dia. Apa saja perbuatan Rasulullah adalah baik untuk diikut. Satu sahabat ni punya haloba ikut Rasulullah. Kalau Rasulullah lalu tempat tu, Rasulullah tunduk, dia pun tunduk. Walaupun orang yang tunduk tu dia pun rendah aja dengan Rasulullah, dia tak perlu tunduk pun. Pokok yang tempat Rasulullah lalu tu pun dah tak ada dah, dia tunduk. Bila sahabat tengok, pasal apa kau tunduk? Wallahi kata dia, aku tengok Rasulullah tunduk masa dia lalu kat sini, aku pun tunduk. Walaupun orang kata dah pokok tu tak ada, tunduk apa-apa, aku suka ikut Rasulullah tunduk, aku akan tunduk. Ta'assub dia kat Rasulullah sampai macam tu. Adakah kita disuruh ikut Rasulullah macam tu? Ya, fattabi'uni yuhibbukumullah. Cinta sahabat ni dengan Rasulullah ni gila punya sampai macam tu. Bayang tengok, ada sahabat cinta kat Rasulullah ni, dia bekam Rasulullah, bekam buat keluar darah kan. Macam mana? Gamak dia minum darah Rasulullah tu, minum. Kita tak ada. Nak cerita apa? Dia punya faham dekat Rasulullah ni macam ni sekali. Kita tak ada faham Rasulullah ni tu. Apatah lagi zaman lah ni, orang benci, boleh kata Rasulullah ni dia buat macam member dia mak kampung lah, baru kita dengar kembang tengkok kita. Kadang-kadang yang bercakap macam tu bukan orang biasa pula tu, orang-orang yang istilahnya tokoh, ahli politik, politician, orang masyhur, ada title macam-macam, tapi ayat-ayat dia
Tak tahu pasal apa dia jadi masalah dalam akidah bab Rasul macam tu. Aku tak pernah belajar bab nubuat kot. Seorang macam tu memang tak. Kalau orang geng-geng yang popular sesat macam tu, dia belajar ketuhanan je. Uluhiyat, rububiyat, asma' wa sifat. Saya tak pernah dengar dia orang belajar bab nubuat. Disiplin bab nubuat. Saya tak bisa dengar. Dia orang mengajar kat masjid surau ke apa. Ni kita belajar bab nubuat hari ni. Saya tak pernah dengar. Tak pernah dengar ya. Tuan-tuan pernah dengar tak tahu lah. Awak pun bukan mengaji kan ni kan. Saya tak pernah dengar bab nubuat dia orang ajar. Kita tok guru kita cerita sebiji-sebiji satu. Uluhiyat, nubuat untuk bab sam'iyat ni. Baik. Perbuatan dia begitu juga diamnya Rasulullah. Diam pun Rasulullah diam. Kita diam. Memang sampai Rasulullah sebut kata dia man kana yu'minu billah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Siapa beriman dengan Allah Taala dengan hari akhirat, apa dia? Kalau nak cakap benda baik. Kalau tak ada benda nak cakap, liyasmun. Diam. Tu ya. Cakap benda baik. Tak boleh cakap, diam. Baik, diam. Tambah cakap nanti jadi salah pula, diam. Satu diam selamat. Kalau bodoh pun tak nampak bodoh. Bohong masa gitu kan. Jadi Rasulullah ni benar pada perkataan dia, perbuatan dia dan diam dia dan kelakuan dia. Semua ni tiada yang menyalahi akan suruh Allah Ta'ala dan keredaannya Allah Ta'ala. Satu bila Rasulullah buat benda ni apa? Rasulullah pakai ni, dia makan ni, dia minum macam ni. Kaifiat dia minum, kaifiat dia makan, apa dia minum, kekerapan dia makan, kekerapan dia minum, kapasiti apa dia makan, dia minum. Semua tu adalah ikutan yang baik. Isyarat Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Umum sebut kat Rasulullah ni keadaan dia. Apa dia? Laqad kana lakum, manfaat untuk kamu. Tak mana? Fi rasulillah, pada Rasulullah. Fi Rasulullah tu apa? Fi Rasulullah tu. Ada ulama kata fi Rasulillah, fi zati Rasulillah, pada zat di Rasulullah ni. Ada contoh ikutan baik. Apa maksud zat Rasulullah? Rambut dia, misai dia, janggut dia, tu zat dia. Diri dia. Kuku dia potong macam mana? Dia potong, dia simpan dia. Dia potong mana dulu, mana kemudian. Cara dia potong macam mana? Bahasa bila dia potong, hari apa dia potong. Sampai tahap tu pun ikut adalah uswatun hasanah. Fi Rasulillah. Apa lagi? Fi Rasulillah. Fi zati Rasulillah. Fi apa? Fi sifati Rasulillah. Sifat Rasulillah. Lagi apa? Termasuk dalam fi Rasulillah tu, fi hay'ah Rasulullah. Kelakuan Rasulullah. Duduk dia, berdiri dia, baring dia, makan dia, minum dia. Ini apa? Ada ulama' dia bahasakan bahasa ringkas. Fi Rasulillah, fi surah, fi sirah, fi syarirah. Kalau ikut fi Rasulillah semualah. Zat Rasulullah, sifat Rasulullah, perbuatan Rasulullah, diam Rasulullah, pakaian Rasulullah, minuman Rasulullah, makanan Rasulullah, banyak sangat nak sebut lah. Kalau kita klasifikasikan dia, macam mana ulama nak sebut? Fi Rasulillah ni apa? Fi surati, surah dia, rupa dia lagu mana? Fi surah dia, macam mana rupa dia? Tu yang misal janggut apa semua, pakaian dia semua. Surah, sirah, perjalanan hidup dia, pagi, petang, siang, malam, apa dia buat, masa bila dia baca Quran, macam mana pengurusan dia, anak, isteri, akhlak, pergaulan, percakapan dia, macam mana orang kafir, orang Islam, kanak-kanak, orang tua dengan perempuan, apa semua dia muamalah, semua tu panggil sirah dia. Cara Makkah kat mana, cara Madani macam mana, bila syariat datang dengan sempurna, sepatutnya kita kena buat macam mana, rumusan ulama ambil kesimpulan macam mana. Oi, semua belajar kena habis. Oi, surah, sirah, lagi wasarirah, hati dia macam mana, qasad dia, niat dia, azam dia, itikad dia, kasih sayang dia, apa dia punya cita-cita dia. Sama kita pun kena dapat macam Rasulullah kan? Kesempurnaan kita ikut totally ke Rasulullah macam ni. Soal, berapa hari belajar? Cukup? Seminggu? Bulan? 10 tahun? Banyak je kena belajar. Dan mesti ambil pada ahli dia. Ambil bukan pada ahli dia, habis dikecualikan nanti. Yang ni bukan, yang ni bukan. Ada istilah sunnah jibiliyah lah. Yang ni bukan sunnah lah, ni bukan sunnah lah, bukan sunnah lah. Jadi masalah kan tu. Tak malah ni duk kelahi capal, tak capal apa. Kaedah kita bila datang pada Rasulullah ni, benda yang memang mulia, mulia lah.
Ada orang tak suka ni, kata dia, kalau kasut Rasulullah mulia, seluar dia, sependa dia pun mulia. Sampai macam tu gamak dia sebut kat Rasulullah. Kalau ikut kita kata apa? Iyalah. Iyalah. Dan Allah Ta'ala, antara Allah Ta'ala nak jaga kehormatan para sahabat, apa-apa benda cemar pada Rasulullah, semuanya akan ditelan bumi. Rasulullah buang najis, tak ada najis yang tinggal atas muka bumi. Sahabat ni gila ambil berkat dengan Rasulullah, gila ambil berkat tu. Darah bekam orang ni minum. Kalau Rasulullah cuka kepala, macam mana? Rasulullah, dia ambil rambut dia yang mulia tu, dia buat apa? Dia agihkan ke dalam sahabat, ni rambut aku. Sahabat berebut-rebut ambil. Rambut tu lah yang kita tanggung boleh jadi yang tu yang sampai sekarang ada yang disimpan tu. Ada orang kata betul tak betul rambut ni, rambut Rasulullah. Antara ni saya ngaji pasal ada guru sebut macam ni, kata apa? Orang yang terima rambut Rasulullah ni, dia jaga rambut Rasulullah tu macam dia jaga nyawa dia. Kalau rumah dia terbakar pun, biar rambut Rasulullah selamat, hak lain hancur binasa, tak apa. Pasal apa? Ni rambut Nabi ni. Cinta dia kat Rasulullah ni bukan macam kita lah akidah dia. Itu tak percaya ke bahawasanya memang mereka akan jaga daripada satu keturunan, generasi ke generasi, untuk jaga memang benar-benar ialah rambut Rasulullah. Bahkan memang ada dia orang buat kajian, kata tengok DNA pada rambut ni. DNA tu angka dia 0,000000 apa dah. Saya pun tak reti DNA ni. Tapi dia orang cerita macam tu lah. Bahkan kalau dah 1400 tahun ni, takkan ada nisbah rambut kalau orang biasa yang akan kekal, akan rupa masih elok, bahkan dia akan jadi reput apa sebagainya. Rambut Rasulullah tak dimakan zaman, tak lapuk dimakan zaman. Walaupun tak ada bahan pengawet. Itu kaedah kita. Surah Sirah Sarirah. Pasal apa tu nak kata Rasulullah ni benar dia, betul dia, teladan dia, contoh ikutan baik ni, perkataan, perbuatan, diam dia, kelakuan dia, tiada menyalahi surah Allah Ta'ala sama sekali. Dan keredaannya keredaan Allah Ta'ala. Bila tak menyalahi keredaan Rasulullah, keredaan Allah, apa akan jadi? Semua apa yang ada pada dia contoh ikutan. Itu khas Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga umumnya semua Nabi dan Rasul. Semua umum Nabi dan Rasul. Pasal Nabi Rasul ni sentiasa sepanjang hidup mereka dalam keadaan taat. Tak pernah ada satu pun nama penderhakaan, sama ada yang haram, makruh. Jangan kata haram, makruh, bahkan yang khilaf aula pun tidak akan ada pada Nabi Rasul. Khilaf aula ni apa? Kalau ada dua yang lebih baik, yang ni lebih baik. Dia bukan dalam bab makruh pun ataupun sunat, tapi kalau ni sebab baik, yang ni lebih baik. Dia tak akan buat yang kurang baik tu, bahkan dia hanya buat yang terbaik. Kalau pakaian lah, nak pakai putih, nak pakai hijau, nak pakai hitam, boleh je. Memang Rasulullah ada waktu dia pakai hijau, pakai hitam, dia pakai putih, tapi kedai putih ni adalah warna yang paling aku suka. Dia pakai warna lain tu nak menunjukkan harus pakai, itu je. Tapi dia banyak pakai putih menunjukkan itu pakaian yang dia suka. Kalau kita pula nak pakai putih je, tak mau pakai colour langsung, boleh tak? Harus? Bagus? Baik? Siapa? Rasulullah suka tu. Dia kata jangan nak pakai putih, nanti jadi wajib pula. Ada pula kita pakai jadi putih jadi wajib pula. Apa kelakar itu? Benda yang memang ulama kata sunat, sunatlah. Sunat pakai putih, sunatlah. Walaupun tak pernah pakai hitam langsung. Kita tak boleh pakai putih sepanjang zaman. Kenapa? Nanti jadi wajib pula pakai putih. Kita bukan Nabi untuk kita pakai putih jadi wajib. Bahkan kalau jadi wajib pun boleh, tapi jalan syariat apa dia? Kita nazar, sumpah wallahi aku tak akan pakai pakaian yang selain pada putih. Boleh? Masalah pasal apa? Kasih aku ke Rasulullah, suka putih. Rasulullah apa dia suka, itulah aku suka. Wallahi aku tak akan pakai lain pada warna putih. Boleh? Sumpah gitu, nazar gitu. Semua Rasulullah dia buat perkara semua wajib dan sunat. Tak ada apa yang Rasulullah buat yang bukan suruhan Allah Ta'ala. Baik, clear. Prinsip dia mesti macam tu. Bukan Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW saja, bahkan semua Nabi Rasulnya tu. Hatta tu yang kalau orang tak faham bab akidah ni, orang tak faham, baca Quran, baca tafsir sendiri, ikut pula otak sendiri. Saya macam itulah bahasa saya.
Itu yang bila kita cerita Nabi Adam ni, dia makan buah khuldi tu bukan dia atas dosa, bukan. Bahkan ada perintah Allah Ta'ala tu. Cuma kau dapat penjelasan daripada guru yang pakar dalam bab tu, yang pakar tafsir. Kalau kau tengok cara kau faham Quran dengan kau tengok terjemah, kau berguru pun kau tidak. Engkau baca Quran pun, baca tafsir pun ikut kau nak baca, kau faham sendiri. Tak ada guru yang ajar kau kisah Nabi Adam macam mana. Macam mana nak murni kan kisah Nabi Adam yang boleh turun daripada syurga tu. Kalau kita tak dapat version cerita yang betul, sesat kita walaupun cerita Nabi Adam. Walaupun semudah cerita Nabi Adam. Berapa ramai orang sesat dengan cerita Nabi Adam. Ya, nak elok. Prinsip dia apa ni? Khas kita jumpa di bab khianat. Dari mana? Buat dosa. Mana ada Nabi buat dosa? Sekalipun dia keluar pada syurga, takkan makan buah khuldi itu atas nama dosa. Tidak sama sekali. Kalau ada kita sebut mudah, ulama-ulama kita sebut, kalau dia bagi buah macam tu, apa dia bagi formula? Dia kata kalau ada dosa pun daripada Nabi Adam, Nabi semua Nabi Rasul ni, dia bukan dosa hakiki, dia rupa dosa, tengok rupa dosa, tapi sebenarnya bukan dosa sama sekali. Bahkan nisbah apa yang mereka buat, pastinya taat. Dia punya formula macam tu, formula, dengar formula lah. Nampak rupa dosa, tapi sebenarnya taat. Berdosa Nabi Adam sabit makan buah. Dalam syurga ni ada benda haram ke? Tentu pun soal tak boleh jawab lah. Adakah Nabi Adam ni boleh diwaswaskan oleh syaitan? Tentu pun jawab elok-elok betul. Takkan Nabi Adam boleh diwaswas dengan syaitan. Bahkan ada orang kata Nabi Adam diwaswas dengan syaitan. Nas ayat Quran kata fawaswasa lahuma syaitan. Dia duk rasa Nabi Adam diwaswas oleh syaitan. Makan buah khuldi berdosa. Yang dia duk melantak hari-hari, dia tak pernah rasa dosa. Yang dia syaitan duk was-waskan dia macam-macam, dia tak pernah rasa dia diwas-waskan oleh syaitan. Tak boleh ayat kasar orang sebut itu. Maksudnya dia tak faham disiplin. Siapa Rasulullah, siapa Nabi Allah, siapa Muhammad Rasulullah ni, dia tak faham. Kalau kita faham ni, Allah, tak ada apa kita buat dah hari-hari selawat aja. Dan memang ada ulama-ulama kita macam tu, tak putus selawat. Kita belum sampai tahap tu. Tapi ilmu mesti kena belajar apa yang betul. Akidah mesti betul, mesti sahih pegangan kita dengan siapa Rabiullah, siapa Rasulullah ni. Apatah lagi orang nak komen dengan Rasulullah tu, akidah dia dengan Allah Ta'ala betul-betul, dia boleh nak komen kita cerita about Rasulullah. Tak payah. Akidah kau dengan Allah Ta'ala apa ke laut? Satu, kena tengok siapa guru yang kita nak ambil maklumat tu. Jadi kata dia, segala perkataan, perbuatan, diam, kelakuan, semua yang ada pada Rasulullah ni tiada menyalahi akan suruh Allah Ta'ala dan keridoannya sama sekali. Baik, di atas wajibnya sidik, maka mustahil pada mereka itu berdusta. Takkan ada nama bohong. Bahasa lain, tidak akan ada apa yang mereka khabar, maklumat mereka ni menyalahi wakil, menyalahi realiti. Rasulullah kalau dia kata hak tu mesti tepat. Takkan ada bercanggah. Takkan ada bercanggah. Satu kaedah kita di atas kata Quran dan hadis Nabi ni, bila datang syariat ada larangan, suruhan, suruh buat aja, larangan tinggal aja, walaupun kita tak tahu apa rahsia sebalik hikmah tentang pengharaman atau penghalalan sesuatu perkara tu. Just follow only, ikut aja. Yuhibbukumullah. Satu, dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Lagi, memang Allah Ta'ala, Rasulullah ni tempat penzahiran ilmu Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala yang ajar Rasulullah akhlak peribadi, wahyu, semua. Lalu penzahiran kesempurnaan Allah Ta'ala melalui Rasulullah. Pastinya apa yang dia ajar, apa yang berlaku pada dia, semua adalah petunjuk dan dilalah yang baik untuk kita. Tu mesti akidah kita kat Rasulullah mesti betul. Siap. Simple je dia sebut. Yang keduanya amanah, artinya kepercayaan orang menyuruh akan dia. Yani Rasulullah SAW itu kepercayaan oleh Allah Ta'ala pada segala barang yang disuruhkannya kepada segala makhluk untuk menyampaikannya. Jadi Rasulullah ni amanah sudut mana? Dia amanah dari sudut menerima perintah daripada Allah Ta'ala untuk disampaikan kepada umat. Amanah dia besar tentu. Ada ulama sebut amanah ni dengan bahasa lain,
Bahasa lain amanah adalah ismah. Ismah. Apa nak ismah? Bahasa lain kita dok pakai maksum. Maksum tu bab ni, bab amanah. Nabi Rasul ni amanah maksudnya ismah. Ismah daripada asama. Apa maksud asama? Ismah, amanah dengan mana maksum, dipelihara daripada membuat benda-benda yang dilarang. Itulah huraian amanah. Dengan mana dia kepercayaan Allah Taala. Apa makna kepercayaan? Dia pastinya tak akan ada pengkhianatan sama sekali dari apa Allah Taala perintah ke dia. Antara khianat tu apa? Menyembunyi. Antara khianat tu apa? Dia suruh orang semayang, dia tak semayang, tak akan berlaku dia ni. Dia suruh orang beriman, dia tak beriman, tak akan berlaku pengkhianatan macam tu. Setiap wahyu yang diterima oleh Nabi Rasul, mereka lah orang pertama akan menjunjung perintah Allah Ta'ala, nisbah imannya, tasdiknya, yakinnya. Begitu juga lah nisbah suruhan, apa yang Allah Ta'ala suruh buat, dia pasti akan buat. Yang kalau larangan, dia akan tinggal setinggal-tinggalnya, tak ada hati sikit pun untuk membuat apa-apa larangan Allah Ta'ala. Itu masuk kepercayaan. Selalunya orang duk syarah kepercayaan ni, Rasulullah ni kalau orang bagi barang, dia simpan, dia tak akan pecah amanah. Orang faham amanah macam tu je, terlalu sempit fahaman tu. Walaupun yang tu sebahagian daripada makna amanah pada Rasulullah, tapi atas dasar kita belajar berakidah, disyarah oleh para ulama kita, maksud amanah ni ialah ismah dengan makna maksum, takkan ada nama dosa kat dia. Kalau ada nama pun, misalnya Quran sendiri ada mention dengan kita, macam seolah-olah Rasul ni dosa. Apa dia? Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama, supaya Allah Taala ampunkan ma taqaddama min dzambika, apa yang telah terdahulu daripada dosa engkau. Dengar. Apa dia? Dosa engkau. Apa orang tak dapat? Orang tak ampunkan. Apa faham sekali lalu dia? Apa? Rasul ada buat dosa. Wa ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Apa yang dulu dan akan datang pun Allah Taala dah ampun siap. Jadi fahamnya apa? Rasul ni ada buat dosa, tapi cuma Allah Taala ampunkan. Ya, kepala otak kau fahamnya tu. Yang ni yang kata Al-Quran tak boleh faham dengan translation. Bukan macam tu maksud dia. Allah Ta'ala dijaminkan apa? Liyaghfira lakallah, ada ghufran daripada Allah Ta'ala ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dzambika ni. Nak menunjukkan maksumnya Nabi SAW. Bukan saja dia, semua anbiya wal mursalin maksum. Satu, ada orang berdalih dengan Quran sesat. Ya, berdalih dengan Quran sesat, boleh jadi murtad, keluar daripada jalan Islam. Pasal pegang dengan zahir ayat. Itu. Yang ni yang kata mengaji mesti ambil pada ahli ni. Fasalu ahla zikri, bukan fasalu dalil. Ya. Dia pula tak boleh faham ni dah lah. Baca ayat Quran, jom. Ada pula Quran harfiah tu, ya. Liyaghfira laka, supaya liyaghfira, mengampun ia Allah Taala. Liyaghfira laka, mengampun ia Allah Taala untuk engkau, ma taqaddama, barang yang terdahulu bagi kamu, min dzambika, daripada dosa kamu. Allah Taala mention surah Muhammad, surah Fathi. Ayat pertama, Allah Taala sendiri mention Muhammad SAW buat dosa, ma taqaddama min dzambika. Nak mampus kau baca macam tu. Ya. Bahkan ada yang kata macam ni, Nabi Muhammad ni asal-asal dia pun sesat juga. Wa wajadaka dhallan fahada. Ni ada PhD, doktor PhD cakap macam ni weh. Tu zaman kita ni zaman serabut. Bahkan ada orang kata apa? Rasulullah ni dia ni kalau zaman ni lah dia ada, nescaya dia akan letak jawatan sebagai nabi dan rasul. Tu PhD juga tu, pensyarah universiti juga tu, UIA tu. UIA lah. Pensyarah. Dia kata nabi tu, cerita cakap dalam gereja lah tu. Gila buat tu. Ada macam mana? Tengok keterampilan dia, tak ada rupa. Boleh lah saya cakap macam tu. Cakap macam tak ada agama. Kasar lah sebut macam tu kan. Apa tuduh-tuduh orang? Tak, aku kan tuduh, kau tengoklah apa cara dia. Cakap macam tak ada agama.
Cakap tadi tak ada akidah dengan Nabi Rasul ni siapa? Orang kafir pun dengar cakap dia sebut, wah tepuk tangan. Wah. Cakap dengan putih dah tu. Ya astagfirullah. Selama dia cakap macam tu bela diri pula. Saya bukan cakap macam ni. Faham sekali. Tak boleh, saya geram lah dengar tu. Kita dengar ayat tu pun, sanggup gamak dia kata kat Rasulullah macam tu. Habis-habis dia yang letak jawatan. Tak faham sudah. Apa benda tu? Apa perasaan apa? Habis-habis dia yang letak jawatan. Itu dia kata kena tulah, dia cakap betul lah. Kena tulah. Duk cakap lebih kurang kat Rasulullah, habis kena kat dia. Astagfirullah. Tu bahaya tahu ni. Bahaya besar bab akidah ni, bab Nabi Rasul ni. Bila tak faham sidik amanah tabligh batanah ni, apa dia? Dia akan sampai tahap memperlekehkan siapa yang Allah Taala muliakan. Ini masalah dia. Inilah masalah akidah. Kalau masalah ketuhanan, dia punya masalah akidah bila faham tak betul macam mana, dia akan memakhlukkan Allah Taala. Tu satu. Ataupun dia akan mentuhankan makhluk. Itulah besar dia. Satu yang ulama dah jaga dah apa disiplin bab ketuhanan supaya jangan mentuhankan makhluk dan jangan memakhlukkan Allah Taala. Bab Rasul ni jaga jangan sampai makhluk yang Allah Taala muliakan, kedudukan yang sangat hebat, di atas kita tak faham disiplin dia sampai kita merendah jatuh martabatkan, merendahkan martabat, menjatuh martabatkan Nabi Rasul sampai jadi hina sampai terus macam tu. Gila lah. Bukan gila lah, boleh keluar Islam lah. Pasal apa? Orang yang sepatutnya kita mulia ta'zim dengan dia, kita lekeh-lekehkan dia, pelekehkan dengan bahasa-bahasa yang hina. Ada yang sebut selama yang Nabi Adam berdosa, Nabi Adam turun dari syurga telanjang. Kita dengar pun telanjang. Bahasa tu pun nampak macam cemar dah. Saya ngaji tutup guru sebut, dia kata gamak sebut Nabi Adam telanjang. Quran pun guna bahasa-bahasa kiasan tau. Fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Bahasa tu orang kata very polite way. Bahkan dah apa, dah tak cukup syarat kelayakan untuk terus berada di syurga, makan aja pakaian syurga dilucutkan. Tinggal ada yang ulama kata lucutkan pakaian syurga macam mana? Diberilah pakaian biasa macam tu kan. Isyarat pakaian biasa tu Allah Taala sebut dalam Quran tu, fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Pakaian syurga tu tak dibagi pakai dah. Itu ambil apa? Asal Quran bersebut min waraqil jannah, daripada warak, asal mana? Daun-daun yang ada dalam syurga. Jadi apa maksud daun ni? Boleh jadi daun ni maknanya bahan asal yang dibuat pakaian tu, pakaian syurga atas nama pakaian yang ahli syurga je boleh pakai. Yang tu tak diberi dah pasal tak layak dah untuk situ, diturunkan, ambil pakaian daun syurga. Daun syurga. Jadi apa? Pakaian yang low standard punya, tapi tetap ada pakaian. Ulama sebut dengan very polite way, tanggung, supaya jangan ada bahasa-bahasa mencemarkan kehormatan Nabi Rasul. Saya ngaji Tok Guru sebut macam ni, gamak kita sebut kat mak ayah kita macam ni. Kita nak dapat dulu mak ayah kita dulu telanjang. Sorry saya sebut sorry. Saya ngaji Tok Guru, dia nak bagi kita berakal sikit sebut. Boleh faham saya sebut apa? Gamak sebut gitu. Gila apa? Tak ada adab apa? Anak kurang ajar. Tu anak kurang ajar. Ni apa? Umat apa ni? Bayang tau. Baru kita akan perasan, salah besar. Apa? Tak salah besar. Kau biadab. Dengan mak ayah kita pun kita tak tahu tata cara untuk bercakap dengan bersopan dengan mak ayah kita. Ni dengan Nabi tau. Kut dia orang tak pernah berguru. Itulah. Saya tak boleh. Saya pasal biasa berguru, Tok Guru biasa tegur macam tu. Dia bagi kita bandingan pula bahasa macam ni kita dengar. Gerun kita dengar. Takkan cakap itu. Saya dengar tu masa zaman saya kecil-kecil sebelum duduk pondok. Ya tu. Dia dengar tu Tok Guru duk cerita dah. Masa tu pun budak-budak bukan faham sangat apa benda kan. Kita faham satu sudut bodoh lah bahasa yang itu kan.
Macam mana kita boleh lahir sebab air ni, bodoh je pun. Tapi kita dengar ayat tu, memang tak gamak nak sebut. Main kita besar ni tengok, ish, tu orang gamak sebut Nabi Adam macam tu. Wish. Baik, jadi masuk amanah ni ismah dengan mana maksum. Jadi Rasul Nabi ni adalah kepercayaan Allah Ta'ala pada barang yang disuruhnya kepada segala makhluk untuk menyampaikan dia, dan barang yang disuruhnya dan jangan sampai tiada disampaikan. Jadi kalau gitu maka mustahillah pada mereka itu Rasul menukar yang disuruh oleh Allah Ta'ala, menukarkan apa yang disuruh Allah Ta'ala. Yang ni, kitab ni dia ambil terjemah gitu je. Saya dah sebut dah panduan yang para ulama kita dah bagi panduan khasnya atau nak mengertikan amanah tu dengan mana? Ismah. Ambil perkataan tu, ismah, amanah dengan mana? Ismah, kita hidup pakai dah mana tu. Kalau kata maksum pun ambil mana? Ambil sini lah. Amanah dengan mana? Ismah tu yang kata Nabi Rasul ni maksum. Siap. Jadi kalau ayat Quran tu ma taqaddama min zambika tu, bukan maksud dia Rasul ada dosa, orang Ta'ala maafkan, bukan. Maksud dia Allah Ta'ala pelihara dia daripada buat dosa. Allah Ta'ala ampunkan Nabi Rasul dosa yang telah lalu dan akan datang, maksudnya Allah Ta'ala pelihara dia daripada buat dosa. Itu yang kata tak boleh faham ayat Quran just only pretend at the translation only, ya kan? Tak boleh faham Al-Quran dengan word by word. Kita mesti faham what's the meaning. Absolutely what's the meaning. Memang the word by word ni tu, tapi absolutely what's the meaning. Apakah maksud yang perlu dipaham. Yang ni yang kalau saya ngajar dalam bab-bab macam ni, selalu saya buat perbandingan bahasa kan. Bab Al-Quran, bab ketuhanan pun mesti kena faham what's the meaning, makna tu. Macam mana kita faham la ilaha illallah, bukan terjemah kita nak pakai, makna dia tu. Baru zikir hadirkan makna, baru boleh rasa fakir. Kalau tidak, tak rasa fakir kan? Begitu juga bab Rasul pun mesti faham makna dia dalam bab Al-Quran atau hadis, supaya baru kita boleh faham sebenarnya apa maksud yang dikendaki pada Nabi Rasul tu. Kalau bandingan biasa lah, sebut macam mana? Haram minum minuman keras. Itu ais blend boleh minum tak? Boleh minum makan ais tak? Ais boleh makan. Keras haram makan minuman keras. Bukan maksud dia macam tu. Air batu. Minuman keras kan air batu kan? Keras. Bukan maksud dia macam tu. Kalau faham macam tu memang bodoh bahasa Melayu. Ni bodoh Al-Quran, bukan, bahkan bodoh akidah. Mana teruk lagi bodoh bahasa Melayu dengan bodoh Al-Quran, bodoh akidah. Bodoh akidah tu besar sekali. Kalau kita tahu, mana boleh minuman keras? Minum keras ni haram. Mana minum haram? Tu air ais haram. Kau minum keras haram. Oh, itu. Gelak kita kan? Gelak, memang gelak. Bak akidah, bukan gelak weh. Kau syahadah lain weh. Itu minuman keras haram. Betul? Buat kopi keras satu. Kopi keras. Kau. Keras. Engkau tak faham. Kopi keras. Teh keras satu. Teh keras. Untuk dia pun baru sejuk. Kena tunggu setengah jam sikit baru boleh keras. Something wrong lah with you. Don't be a waiter lah. Ni tak tahu ambil order. Ni tak faham. Astagfirullah. Maka mustahil. Siap. 2, ketiga. Yang ketiganya tak boleh artinya menyampaikan segala barang yang disuruh oleh Allah Ta'ala, sampaikan kepada segala makhluknya. Antara yang disuruh apa? Daripada amarnya, suruhannya dan nahinya, disebut tu umum lah. Ringkas je sebut, ijmal lah, ringkas kan. Ada suruhan, ada larangan. Tak ada apa yang Rasulullah sembunyi kan. Bahasa mudah gitu. Maka mustahillah pada mereka itu menyembunyikan akan barang yang disuruh oleh Allah Ta'ala sampaikan kepada umat. Maka tiada disampaikan Rasulullah memang tak akan ada yang disembunyi, dengan disembunyi itu tak disampaikan. Tak.
Itu maksud dia. Siap? Disebut mudah je tu. Mungkin ke depan ni baru rasanya disyarahkan tu. Saya pun tak perhati. Baik, keempat, fatana artinya cerdik. Cerdik sangat bijaksana. Cerdik Rasulullah macam mana? Cerdik yang amat cerdik. Cerdik macam mana? Tak ada yang lebih cerdik pada zaman dia, melainkan siapa Rasul dan Nabi pada zaman tu, itulah manusia paling cerdik sekali. Bijaksana, antara bijak dia tahu mana? Menanyai dan menjawab. Dia nak tanya pun dia bijak, nak jawab pun dia bijak. Dia tanya pun orang kata tak boleh nak jawab. Itu saya ngaji pun memang Tok Guru ajar gitu. Kelahilah berdebat antara kaedah ni apa? Bukan saja menjawab apa orang soal, tapi kita jawab dia dengan bertanya balik. Satu Wahabi ni kadang bukan kita jawab, tanya balik kat dia. Dengan bertanya tu nanti dia akan kalah. Tu tanya tadi lah, Allah kat langit ke ala arsh? Fis sama' ke ala arsh? Ya. Takkan atas langit pun boleh, atas langit. Oh tu Allah Ta'ala berpindah randah lah. Kalau dia kata ya, Masya Allah, astagfirullah. Itu dalam hadis kata yang zilu rabbuna fi sulusil lail, turun 2/3 ila sama' dunia. Jadi Allah Ta'ala pun turun naik lah. Dia kata ya, Masya Allah, astagfirullah. Itu ada tak hadis yang cerita naik balik? Ada tak? Tak ada. Betul? Bukan di aras, bukan di langit lah. Dah turun, tak naik. Kat mana? Jawab. Jawab lah. Memang tak ada hadis cerita naik balik. Tak ada. Orang macam tu, kena macam tu lah. Jadi standby lah senjata-senjata tu. Yang tu pun saya ngaji Tok Guru ajar lah senjata-senjata tu. Mereka tampar je. Kita bilang panggil dia punya pakar hadis tu, kata ada tak hadis cerita naik balik? Ada riwayat siapa? Tolong takhrij tak? Dia kata dia pakar hadis bukan saja pakar hadis, seni hadis. Cerita seni hadis. Dia pakar. Dah pakar mesti tanya begitu boleh jawab kan? Tak ada orang pakai laptop kau kan, handset apa kan? Surf lah mana yang boleh. Tak ada pakai wifi kita, tumpang lah. Jadi sungguh bijak pada bertanya, jawab perkataan orang. Kalau orang kafir, bahkan para sahabat pun kalau tanya macam mana, Rasulullah jawab satu. Tak ada benda yang muskil. Satu zaman sahabat tak ada masalah langsung, apa-apa ayat mukam ke mutasyabihat tak ada masalah langsung. Main belakang ni macam-macam. Allah. Itu yang kena rujuk pada ahli dia, Maka mustahillah pada mereka itu bodoh. Ada setengah guru walaupun tulis macam tu, dia takkan sebut perkataan tu. Punya beradabnya mereka. Saya baca je lah. Mustahil pada mereka itu tak cerdik. Ada bab-bab misalnya, ada hadis sebut Rasulullah kencing ada satu ketika je dia kencing tak duduk. Dia tak sebut perkataan tu dengan bahasa Melayu. Pasal apa? Adabnya jaga sangat dengan Rasulullah. Masya-Allah. Dia punya cermat dia tu orang kata, kita kata apa? Jaga sungguhlah. Saya lain, saya sebut juga kan. Kalau ada guru yang saya mengaji tu, kita tengok cermatnya bahasa dia. Masya-Allah. Masya-Allah. Satu saya ni pasal duk ulu kot kan. Jangan salah kawan lain. Saya kasar macam itulah. Saya mengaku tu nak. Saya kasar. Tambah orang-orang yang tak betul dengan syariat tu. Gila, saya memang kasar, keluar mulut saya ayat kasar-kasar. Orang lain biar lemah lembut tak apa, biar aku kasar. Jahat tu yang bawah aku jahat tak apa. Tapi jangan kau salah dengan syariat. Biar kau nampak aku jahat tak apa, tapi korang biar jadi baik. Biar saja di mangsa bahasa tu kata saya jahat, tak apa, saya terima. Tapi jangan korang jadi mangsa bodoh sampai boleh jadi kufur tu, na'udzubillah. Tu ada disebut mustahil mereka itu bodoh, bengong, dungu. Kalau ikut padanan tu tak cerdik, yang tu pun padanan. Bahkan apa? Kurang cerdik, yang tu pun tak boleh.
Rasul macam mana? Masya-Allah. Brilliant weh. Kalau orang zaman ni kita kata apa? Lestari lagi apa? Ulil albab lagi apa? Apa lagi bahasa cerdik apa? Genius lagi. Pintar. Apa lagi bahasa? Cari. Rasulullah lagi over dah tu. Jenis dia. Tu yang ada setengah-setengah orang dia tolong syarah bijak laksana, bukan macam bijak sini, bijak sampai sana. Dia nak menunjukkan hebatnya Rasulullah bijak. Memang bijak. Sampai macam itulah dia nak tanggung bijaknya Nabi Rasul kan. Dia reka bahasa tu untuk menghuraikan bijak sana tu. Bukan saja bijak sini, bijak sampai sana tu. Memang bijak sungguh Rasulullah. Dan bijak bukan saja bercakap. Bijak tu masuk dalam hati dia dan dia tu adalah bijak. Diri dia tu bijak. Kalau adil tu bukan dia saja adil. Adil tu ialah dia. Keadilan tu dia. Diri dia adalah keadilan. Diri dia adalah kebijaksanaan. Zat batang tubuh Nabi Rasul tu adalah kebijaksanaan dan keadilan dan kebenaran. Bayang tak? Bukan sebarang Nabi Rasul. Okey, tu umum 4 perkara. Adapun dalil itu dulu. Jadi kita sekali lalu 4. Lepas ni baru dia nak sebut berdalil, hujah. Dalil akal-akalnya membuktikan 4 sifat ni pada Nabi Rasul. Ada soal? Ada orang tanya Ustaz, apa pendapat Ustaz mengenai Imam Ibn Taymiyah lah, ataupun tokoh-tokoh dia orang lah sering guna kemuliaan Nabi. Kebanyakan yang disebut oleh para ulama kita, tutup guru kita, dia kata Imam Ibn Taymiyah ni memang orang hebat, sampai digelar Syekhul Islam satu hal. Jadi ada ilmu dia memang sangat dihormati oleh ulama-ulama kita pada zaman tu. Cuma dalam ada benda kepakaran dia, ada juga masalah pada dia. Yang tu lah. Bahkan kalau saya sendiri tak pernah mengkaji khas tu, tapi pendengar perkataan ulama-ulama, tambah orang zaman ni dengan ada WhatsApp video ulama kita daripada Azhar huraikan siapa dia. Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni, dia suruh kita berhati-hati tentang fatwa-fatwa dia, kerana atas nilaian mereka lebih pakar daripada kita untuk menilai. Dia kata hampir lebih kurang 70% ada fatwa-fatwa dia yang menyalahi daripada jumhur ulama Islam, sama ada bab akidah ataupun bab fiqh. Jadi eloknya dijauhkan diri daripada dia. Pasal 70%, persentage pun bukan saya buang angka tu, mereka lah. Tengok video-video Syekh Ali Jumaah apa, saya nak sebut pasal saya sendiri pun bukan pergi kaji tu. Saya ngaji dengan Tok Guru saya pun, kalau arwah patih dia ada sebut sekali-sekali tu lah, jarang sangat sebut. Pasal ada benda yang lebih besar untuk kita pergi belajar tu, yang tu lah dia ajar kan. Dia tak ajar kita pergi kaji orang-orang macam ni. Kami pondok tak biasa dapat pengajian formal macam tu. Macam mana pun dah alert dah orang ni. Hatta yang zaman dulu, hantar zaman sekarang pun, kalau ada yang nampak contemporary yang ada masalah, dia akan bagi alert lah, orang ni jaga sikit, hati-hati sikit, yang ni masalah sikit. Dia bagi warning siap lah macam tu. Istilahnya ada tahzir, dia beri peringatan. Antaranya disebut Ibn Taymiyah lah. Habis kita tak reti, kita pula ilmu dalam bab ni tak cukup, dia bagi peringatan tu supaya jangan pergi ambil sendiri. Bahkan kitab-kitab pun saya ngaji dulu, tak mahu kalau Tuan Guru Haji Ghazali, masa saya jawab tuan tu tentang Ibn Taymiyah sekali lalu macam tu ya. Masa saya mengaji dulu, antara kitab-kitab yang dia tak bagi simpan, dia kata koma, kata dia, kalau kitab jaga, kata dia, jangan pergi baca kitab fiqh sunnah, katanya. Tuan Haji Ghazali ni dia balik dari Mekah tahun 1932. Tahun tu dia buka Madrasah Syariah kat Makan Datuk, saya duduk ngaji tu. Jadi masa peralihan zaman daripada raja yang akhir tu, dia ambil alih oleh pemerintah Yahudi pula, pemerintah Wahabi tu.
dia ada zaman tu. Dan dia lihat ada beberapa ramai sahabat-sahabat dia yang ditangkap dan dibunuh oleh pemerintah Saudi. Dan ada tu yang kalau sambil-sambil dia ajar nahu, dia ceritalah ada sahabat-sahabat dia yang berani menghadap Raja Saudi pada zaman tu, yang memang duk sebarkan fahaman Wahabi. Pula tu menguasakan kefahaman ni orang ni, terutama masalah takwil ayat ni. Saya duduk dengan Tok Guru yang lalui perubahan masa tu, tuan-tuan. Dia cerita sebiji ada kawan-kawan dia yang sanggup kena mati kalau berjumpa dengan raja pun sanggup, pasal akidah mereka solid, tuan-tuan. Bawa pergi jumpa Raja Wahabi tu untuk pergi jumpa berdepan, pasal memang dia orang cabar ni. Siapa yang tak setuju dengan kami pergi dasar jumpa, hujah, bawa dalil. Ada yang bawa tu bawa kain kapan sekali. Ni kain kapan aku. Korban dia pun kain kapan dah. Bawa kain kapan lagi. Kalau aku mati gunakan ni untuk bumi aku. Berani dia. Sampai ada di kalangan kawan-kawan dia tu dikenali sebagai, dia orang panggil apa? Abah Yakba. Abah Yakba. Gelaran diberi oleh dia. Tu pun panjang lah saya cerita tu. Tapi nak kata dikenal sangat Wahabi ni apa. Jadi nak sebut apa? Tu yang antara dia bagi peringatan, jaga fiqh sunnah. Dia sebut nama kitab-kitab tu. Seingat saya yang dia sebut, pasal kitab tu ada di kalangan kami yang duk beli. Anak dia duk cerita, Ustazah Hamudah tu, yang saya mengaji, salah seorang guru saya, tapi itu guru perempuan lah, anak dia. Dia kata yang tu, kata dia, kalau ayah anak jumpa lah kitab tu, dia koyak, dia bakar je. Pasal apa? Bahaya kan kitab tu. Pasal apa? Ambil hadis, faham literally hadis tu. Pasal hadis fiqh sunnah tu memang diikut disiplin hadis Abi Daud, tapi dia istimbat hukum hanya pakai hadis Abi Daud. Pakai had tu je, tak tengok lain semua, Nasih Mansur apa tak, pakai mentah-mentah tu. Sikit lah nak sebut. Dia kata orang-orang yang selalu mereka pakai ni, selalunya orang yang ulama kita dah alert, dah bagi tahu dah, jaga orang macam ni, mereka pergi gedik-gedik pergi ambil orang-orang macam ni. Itulah masalah. Kalau zaman lah ni, kalau saya nak sebut lah, kalau disebut macam kalau kata walaupun atas nama Syekh Islam Ibn Taymiyah tu, zaman lah ni lah, dia pergi ambil apa, saya nak buku nama Syekh tak, Syekh Fathul Bari, Fathul Bari, siapa tu? Aziz Bari. Dia tak kenal. Pakai apa? Syekh buah je nama Syekh Karpal Singh. Memang ada benda yang pakar kat dia, betul tak? Tapi betul tak? Syekh apa lagi? Sebut pergi. Saya tak berkenal kan? Syekh Ngakomeng. Syekh apa lagi? Lim Guan Eng. Syekh Lim Kit Siang. Syekh Gobala Krishnan. Syekh Apa nama Jelutong? Nama Jelutong. Syekh Jelutong. Syekh Tommy. Nak sebut apa? Memang ada keliling kita tokoh-tokoh kan, tapi bahaya tak? Pasal apa bahaya? Ada orang dia tak tahu apa benda nak ambil. Itu yang kalau tadi pun saya sebut apa? Kalau Syekh tu nampak melampau sajalah ayat-ayat perkali tu weh. Yang tak faham. Weh, orang hulu ni bahasa kasar kan. Apa saya nak sebut? Sebut apa? Mahatma Gandhi ke? John F. Kennedy. Lagi apa? Abraham Lincoln. Tu yang saya terkilat macam apa? Ada satu ketika saya pergi ikut daurah belajar Alpiyah pula, Matan Zubat. Syekh daripada masa tu dia duduk Sudan. Syekh Ahmad Nakhibi, Ahmad Muhammad, gelaran belakang dia Nakhibi. Dia buat daurah 2 hari belajar Matan Zubat, khatam kan. Saya ikut pergi buat dekat Mesti Sains Islam dinilai Negeri Sembilan tu. Pergilah masa tu naik Abanzar pergi. Masuk tu dekat tempat entrance dia. Kata hikmah dekat dia punya yang ada lampu tu lah kan. Apa? Albert Einstein. Nama tu apa lah saya tak hafal nama. Saya kata Universiti Islam Albert Einstein ni ambil. Universiti Islam saya yang muka kan. Tanya dia orang sebut Albert Einstein. Buah Hujatul Islam Imam Ghazali ke Imam Syafi'i ke man taba rihuhu zada aqluhu. Misalnya kata Imam Syafi'i tu,
Siapa yang baik bauan dia, keharuman dia, bertambah akal dia. Kau sedap juga dengar tu. Ni Albert Einstein, Mahatma Gandhi, apa benda lah. Lagi apa? Socrates kata macam ni. Lagi apa? Plato. Ha? Insan suci. Tak tahulah. Kenapa ambil itu? Kalau saya muskil lah. Patutnya highlight kalau tokoh-tokoh Islam ni tak ada orang lain. Okay? Habis tak boleh hadis Nabi. Boleh ayat Quran. Saya tak tahu apa punya dasar lah. Yang nama sains Malaysia Islam tu mana? Sains Islam tu di mana? Di mana? Pelik ke? Kalau Ibn Sina ke? Siapa lagi? Al-Biruni ke? Al-Batuta ke? Ibn Batuta ke? Siapa lagi? Al-Bahlul. Bahlul As-Salafi. Salafi tu lain. Al-Bahlul misalnya kan. Junaid Baghdadi sedap juga. Yang ni Albert Einstein, Plato, Socrates. Tahulah. Adanallah. Memang muskil lah ya pergi. Ya. Muskil lah. Buat kursus Universiti Islam yang mengaji kami berapa kerat aja. Orang luar yang mengaji, orang dalam tu tak payah mengaji. Kata Universiti Islam ni benda yang Islam ni. Kita tahu punya value dia ajar. Kita nak khatam zubat. Saya mengaji mata zubat. Ruah Fatih baca dulu 3 tahun setengah ke 4 tahun tu baru habis. Baca matan itu bukan cik baca syarah, baca Wayatul Bayan ke apa, tak. Baca matan aja pun 4 tahun nak habis lah. Baca pula ada kat budak-budak kan. Baca tu syarah kata ini 2 hari ni. Mula-mula saya pergi ngaji saya kata boleh khatam ke 2 hari. Baca cakap Arab semata lah. Tak ada cakap Melayu langsung. Saya memang boleh faham lah. Alhamdulillah. Oh best cerita. Saya kata apa saya mengaji tu dengan apa dia cerita tu, saya macam recall balik apa yang mengaji arwah Fatih tu. Dulu ngaji pelan-pelan memang saya hadam satu-satu. Belajar daurah kursus ni, dia kalau orang tak pernah belajar memang tak boleh nak hadam. Saya dah hadam dah Alfiah tu. Saya dengar dia 2 hari. Yang saya belajar yang tu 4 tahun dengan Tok Guru. Hampir 4 tahun. Saya boleh ikut satu-satu. Mana yang tak serupa saya punya faham, saya tanya dia. Syekh Afwan, saya nak mengaji. Dia panggil saya Ahmad. Dia panggil saya Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ta'al sana. Dia suruh duduk sebelah dia. Malu saya. Saya pergi nak ngaji. Dia panggil saya Syekh Ahmad ni. Makan pun suruh makan dengan dia. Pergi duduk pun duduk hostel, satu hostel dengan dia. Bila sembahyang pula jemaah, kami jamaah apa? Musafir semua, tahu orang musafir. Dia kata apa? Anta imamuna fil barri wal bahr, kata dia. Saya ingat dia kata dia. Anta imamuna fil barri wal bahr. Ngaji sana? Di sana? Tak. Abang ni. Anta imamuna fil barri wal bahr. Maksudnya engkau di darat di laut engkau imam kami. Maksudnya selagi saya ada kat situ dia tak akan jadi imam. Lah, saya pergi mengaji kat dia. Saya nak menadah dia. Tu pun saya tak minta macam-macam kat dia. Tak minta asal apa saya tak minta. Nak mampu dia tak mampu dia tak bagi. Kata apa? Anta syekh, kata dia. Anta syekhuna. Dia kata saya syekh dah. Saya mengaji kat dia. Saya nak kata dia syekh saya. Saya nak cerita apa tu? Pergi mengaji kat sana, yang tu saya sebut tu. Tahu macam mana? Orang situ tak mengaji. Kami orang luar yang banyak main mengaji. Tu kata dia, orang ni mengaji apa benda ni? Kata mesti Islam. Apa benda yang pengaji Islam yang dia mengaji? Macam tu lah sikit kan. Jadi hati-hatilah sikit. Yang tu lah. Jadi atas kata ni, kaedah kita pasal ulama' dia bagi kita penjagaan, berhati-hati dengan orang yang bermasalah. Jangan kata bermasalah dalam akidah, bermasalah dalam pandangan fiqah pun disuruh kita berhati-hati. Orang yang kita hadis pun berhati-hati tak. Kalau kata hadis ni betul sama macam orang lain, tapi melalui jalan dia pencerita tu, katalah dia bohong, katalah dia ni tak sembahyang, dia ni minum arak, kata kan. Hadis dia cerita betul, tolak. Padahal dia cerita tu betul. Apatah lagi pendapat dia ni tak betul. Pendapat dia tak betul, macam mana? Boleh pakai? Reject lah. Kalau hadis pun dia orang duk petikai, kenapa orang yang tak betul macam ni 70% dia punya akidah dia pun bermasalah? Macam mana? Macam mana dia boleh terima orang macam ni? Pelik lah. Walaupun ada gelaran, kita tak nafikan gelaran-gelaran yang diberi pada dia pada zaman dia. Memang dulu orang nak sebut macam mana, kalau apa ada masalah, mereka ada adab jaga dengan ulama' dan tutup guru.
masih pun nama Syekhul Islam. Syekh Ali Jumaah pun disebut Syekhul Islam rahmatullah alaih, sebut yang tu. Kata dia soal bila ada orang tanya kat dia tentang macam mana disebut nama Syekhul Islam tu, sebut nama Syekh pun dia tak tinggal Syekhul Islam tu, Syekhul Islam rahmatullah alaih, rahimallahu taala, Allah maghfirlah, buat doa lagi orang Taala mudah-mudahan ampun dengan dia. Pasal dapat cerita kata dia taubatlah apa-apa semua. Anak kata disebutlah gini. Maksudnya walaupun ada benda tak betul, tetap dia punya rasa hormat tu ada. Tapi dia mengingat kita supaya jangan ambil pendapat ni, ambillah pendapat ulama-ulama yang lebih benar, yang lebih diakui dan diiktiraf. Dan dia kata kenapa tak pergi ikut ulama ni dan highlightkan nama ulama yang betul ni berbanding dengan pergi ambil pendapat dia. Itulah sekali lalu. Macam kalau saya sebut ni, kenapa gaduh pergi ambil Lim Kit Siang contohlah. Kenapa pergi ambil Lim Guan Eng? Kenapa tak ambil hadis Nabi yang serupa macam Lim Guan Eng dengan Lim Kit Siang tu? Contohlah kan. Kenapa pergi diambil perkataan dia? Berkatalah oleh Syekh Lim Kit Siang macam ni. Apa pakai cakap dia? Berkata oleh Karpal Singh macam ni, tak payah. Tak payah kau jadi periwayat hadis untuk Karpal Singh ke apa-apa tu. Kaedah kita macam tu. Sekali lalu macam tu lah. Ada lain? Yang dikatakan Tauriyah. Apa dia? Tauriyah. Oh, nanti jumpa nanti insya-Allah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdhalas salatin ala sayyidi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midad kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على حسن مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على حسن مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.